Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita sambung lagi para hadirin. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman. Arkanuhu wa haqiqatuhu wa nawaqiduhu, rukun, hakikat dan pembatalannya. Sambung lagi hakikat kita ni. Muka surat 16. Muka surat 16. Ada pun mereka yang mengaku, kita tak? Kita kah? Tak ada. Lima belah. Di sudut lain, di sudut lain kita dapati Al-Quranul Karim mencantumkan rububiyah Allah di segi milik dengan nama-namanya yang elok dan sifat-sifatnya yang sempurna. Masih lagi kita dalam bab rububiyah, tauhid rububiyah. Di sudut yang lain dia sebut dalam Al-Quranul Karim mencantumkan rububiyah Allah di segi milik dengan nama-namanya yang elok dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ada juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran rububiyah disertai dengan nama dia selalu. Dia sebut rububiyah tu di segi milik Allah. Cuma Allah gabungkan selalu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Kerana nama Allah itu menggambarkan sifat. Nama Allah itu menggambarkan sifat. 99 nama Allah arti sifat Allah. Nama sifat dia. Kita boleh kenal Allah melalui, nak kenal Allah melalui zat tak boleh. Kita kenal Allah melalui sifat. Kita kenal Allah melalui nama. Nak kenal Allah melalui zat tak boleh. Sebab kita tidak nampak zat Allah. Zat Allah kita tak nampak dah. Zat dia. Berjising ke dia, bulat ke, empat segi zat dia. Tak nampak. Panjang ke, lebar ke, kita tidak nampak. Sebab tu kita nak kenal Allah melalui zat tak boleh. Kerana kita tidak boleh melihat Allah. Tetapi kita boleh kenal Allah melalui sifat. Kita boleh kenal Allah melalui nama dia. Contoh, nama menggambarkan sifat. Nama Saleh. Nama Saleh. Bahasa Kelantan Saleh. Nama Saleh. Nama sifat dia laki. Dah. Bila kita sebut Saleh, arti faham kita. Saleh ni laki, sifat dia lelaki. Kalau sebut Timoh, Timoh. Timoh ni nama. Tapi sifat dia perempuan. Sifat dia perempuan dah. Tak ada orang nama Timoh tapi sifat dia lelaki dah. Bukan. Timoh sifat perempuan dah. Saleh nama sifat dia lelaki. Begitu juga Allah. Nama 99 nama Allah menggambarkan 99 sifat Allah. Nama 99 itu menggambarkan sifat Allah. 99 yang sempurna. Allah Ta'ala gabungkan sini
Bukan semua, tapi adalah Al-Quran. Allah Ta'ala sebut rububiyah dia dan disertai dengan sifat yang sempurna. Maknanya, bila Allah sebut rububiyah dia, dia yang memiliki, dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia yang mengurus seluruh alam ini. Maka layak ke tidak dia jadi Tuhan? Layak kerana Allah punya segala sifat sempurna. Layaklah. Kerana dia memiliki sifat sempurna. Dia mengurus, dia yang mentadbir, dia yang menjadikan, dia yang memerintah alam ini. Dan yang memerintah alam tentulah mempunyai sifat yang sempurna. Dia buat langit, buat bumi, takkan dia tak sempurna dah. Dia buat langit benar, buat bumi benar, takkan tak sempurna. Langit dia buat, matahari dia buat, bulan dia buat, air dia buat. Arti Allah mempunyai kuasa yang mutlak, dan tentulah segala ciptaan dia itu menggambarkan sifat kesempurnaan Allah. Ciptaan Allah. Tuhan buat langit, buat matahari, bulan, bintang. Sekali habuk tak aja belaga lagi. Sekali habuk, langit tak aja retak, pecah jatuh atas kepala orang mati, tak ada lagi. Walaupun tiang tak ada, bighairi amadin. Allah Ta'ala ciptakan langit, tak ada tiang. Tak ciptakan langit, bighairi amadin tarawna. Tanpa tiang yang kamu lihat. Hari-hari duk tengok. Tak ada tiang. Kita nak buat wakah pun kena ada tiang. Dah. Tak ada tiang, terbalik, tepuhkan angin. Tapi Allah buat langit besar gini pun tak ada tiang. Itu menggambarkan kebijaksanaan Allah. Dan dia mentadbir pula dan mengurus pula semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, menunjukkan bahawa kesempurnaan Allah. Mestilah Tuhan yang mencipta ni dia sempurna. Kerana segala ciptaan dia tak ada cacat celah mana, tak ada. Bila tak ada cacat celah, arti sempurna. Dah. Arti kejadian Allah, penciptaan Allah itu sempurna Tuhan buat. Itu dia. Sebab tu dia sebut sini ayat kursi. Kita baca firman, kita perhatikan firman Allah dalam ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maksudnya Allah tidak ada sebarang Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal terus menerus. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang terus kekal terus menerus. La ta'khudhuhu, kekal terus menerus mengurus makhluk. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan dan di belakang mereka. Manakala mereka pula tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah, melainkan perkara yang dikehendaki olehnya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak terasa berat menjaga kedua-dua. Dan Allah maha tinggi dan besar. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini dia buat mari Allah. Dan dia sebut tiada la ilaha illahu, tiada yang layak untuk dijadikan Tuhan melainkan Allah. Kerana wal hayy, dialah yang maha hidup, dialah al-qayyum yang hidup kekal terus menerus mengurus makhluk. Al-qayyum yang berdiri dengan sendirinya mengurus semua makhluk. Tak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Allah berdiri sendiri, Al-Qayyum, yang mengurus makhluk ini.
La ta'khudhu sinah, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuan, ni tak saya kata tidur, ngantuk pun tak. La ta'khudhu sinah tu. Tidak mengantuk, apatah lagi tidur. Dan miliknya lah langit dan juga bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan berada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapakah yang boleh memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya? Arti tidak ada yang boleh memberi syafaat pertolongan di akhirat kelak melainkan dengan izinnya. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang boleh memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Syafaat ni artinya meminta, memberi pertolongan. Memberi syafaat arti memberi pertolongan kepada orang lain melainkan dengan izin Allah. Itu panggil syafaat. Syafaat arti meminta pertolongan. Tidak ada yang boleh memberi pertolongan melainkan dengan mendapat izin Allah dulu. Panggil syafaat. Walaupun Nabi. Nabi ni nak beri syafaat akhirat sesok. Tak izin dulu baru boleh syafaat. Ya. Kita baca biasa dalam hadis. Nabi-nabi, umat-umat berkumpul di pada mahsyar. Tiap-tiap umat akan cari Nabi masing-masing. Disebut dalam hadis panjang. Tiap-tiap umat akan cari Nabi masing-masing akhirat. Umat Nabi Musa cari Nabi Musa, umat Nabi Nuh cari Nabi Nuh, umat Nabi Saleh cari Nabi Saleh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari Nabi Muhammad lah. Supaya nak meminta kepada nabi-nabi supaya mintalah dengan Allah supaya Allah Taala mempercepatkan kiamat. Nak suruh cepat kiamat. Kerana suasana mahsyar menunggu daripada mahsyar ni teramat perik sangat. Teramat menyakitkan manusia kepada ketika itu kesusahan daripada mahsyar. Maka mereka meminta nabi-nabi supaya memohon kepada Allah supaya Allah Taala mempercepatkan hisab. Cepat hisab. Sudah kira bicara, sudah daripada mahsyar, tiap-tiap manusia akan dihisab timbanglah amalan dia. Banyak mana hak baik, banyak mana hak buruk. Selepas pada itu barulah diputuskan seseorang itu sama ada ke syurga atau neraka. Nak menunggu hisab ni daripada mahsyar ni lama masa. Maka umat, tiap-tiap umat minta dengan Nabi masing-masing supaya berdoa pada Allah, minta dengan Allah. Dan semua nabi-nabi tak berani berlaku. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tak berani berlaku. Akhir sekali mereka ayatlah gilah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita tiap-tiap umat gilah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah supaya dia meminta kepada Allah dipercepatkan hisab. Itulah baru Nabi minta dengan Allah untuk dipercepatkan hisab. Dan Allah Ta'ala izinkan. Dia izin pada Nabi supaya meminta kepada Allah syafaat untuk dipercepatkan hisab. Dan Allah Ta'ala terima permintaan Nabi itu. Itu dipanggil man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada orang yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Satu yang keduanya ada dipanggil syafaat qahriyah. Ada juga pendapat di kalangan golongan-golongan hak sesat. Mereka menganggap bahawa mereka boleh memberi syafaat kepada orang lain, kepada makhluk lain. Ataupun ada di antara golongan yang sesat menganggap orang-orang tertentu boleh memberi syafaat kepada mereka. Dipanggil syafaat qahriyah. Orang-orang tertentu boleh beri syafaat pertolongan kepada mereka
Kerana mereka ni adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka ni orang yang dekat dengan Allah. Jadi bila dia dekat dengan Allah, bila kita akad permohonan ke dia, dia pun akad permohonan kepada Allah. Tuhan tentu terima permohonan dia. Ada panggil syafaat qaryah tu. Tuhan tentu terima permohonan dia. Sebab apa? Sebab kerana orang yang minta dengan Allah ni orang yang dekat-dekat dengan dia belaka. Orang yang dekat dengan Allah. Kalau Tuhan tak tunai permintaan mereka ni, lama kelamaan tak ada orang nak sokong Tuhan. Dah ramai ahli kabinet tak sokong ni. Dah. Lama-lama gak tak ada kuasa Allah. Maka kerana Allah Ta'ala nak jaga kuasa dia, dia pun terpaksa terima. Terpaksa terima permohonan orang dekat dengan dia ni. Itu dipanggil syafaat qahri. Syafaat qahri. Nanti kita akan bincang pula lah. Waktu nak ayatnya, ayat ni, man zallazi yashfa'u indahu illa bi. Tidak ada orang yang boleh syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Tidak ada orang yang boleh syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Arti mendapat syafaat daripada Allah melainkan dengan izin dia. Izin Allah. Dia mesti mendapat keizinan daripada Allah dulu. Barulah orang tu boleh syafaat. Jadi tak ada timbul masalah Tuhan ni terpaksa terima. Tidak kata kita akad permohonan pada orang-orang tertentu, orang dekat dengan Allah. Orang ni orang kekasih Allah. Kekasih Allah ni akad permohonan pada Allah. Maka Allah bila kekasih dia, orang dekat dengan dia ni akad permohonan ke dia, maka Tuhan seolah terpaksa kena terima. Dia panggil syafaat qahri. Jadi kalau lagu ni arti kena minta perantaraan dia panggil. Melalui perantaraan orang ni. Orang ni lah siapa Tuhan ni. Dengan anggapan bahawa Allah mesti terima. Dia qahri. Allah memaksa Allah. Tuhan mesti terima kalau akad permohonan melalui kawan ni kak, melalui orang-orang ni kak, tentu Tuhan terima. Ada panggil syafaat qahri. Itu tidak wujud. Ini faham ada pada golongan sesat. Mereka menganggap bila kita minta sesuatu, jangan minta direct dengan Allah. Kena pergi minta dengan demo ni dulu. Lepas pada tu demo ni lah akad permohonan kita pada Allah ya. Dan Allah mesti terima permohonan demo ni. Sebab demo ni orang yang dekat dengan Allah. Bila mereka ni yang dekat dengan Allah, takkan Tuhan tak terima. Kalau Tuhan tak terima, dia pakak pok dia nya. Lawan Tuhan pula. Ni anggapan mereka. Sebagaimana di atas dunia ni lah. Orang yang dekat dengan raja, mesti raja dengar perkataan dia, ataupun pendapat dia, ataupun permintaan dia. Mesti raja kena terima. Kalau raja tak terima, lama-lama tak ada orang sokong raja. Maka begitulah mereka menganggap Allah pun begitu juga. Dia kiyah dengan tu. Jadi lama kelamaan Tuhan ni, kekasih dia pakak belaka. Pakak belaka, kita tak sokong Allah. Ini. Ini apa ada anggapan mereka. Sebab tu kata dia, bila dia meniakad kekasih-kekasih dia akad permohonan pada Allah, mesti Allah Ta'ala terima. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan dan di belakang mereka. Allah tahu belakang semua perkara di depan dan juga di belakang mereka. Tetapi mereka la yuhituna bi syai'in min ilmi. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah. Melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak ada orang yang boleh tahu dalam ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Tuhan nak, Tuhan rakyat kita. Tuhan nak, Tuhan buat. Bila Allah Ta'ala nak jadi sesuatu, maka Tuhan buatlah. Mengikut ilmu dia. Mengikut ketentuan dan juga ilmu Allah. Supaya kita berdoa. Kita berdoa.
Bila kita berdoa, jika cukup syarat, maka Tuhan terima doa kita. Doa ni astajib lakum. Berdoalah kamu pada aku terima permohonan itu. Jika cukup syarat, Tuhan terima lah. Cukup syarat, nak terima, cukup syarat juga dah. Cukup syarat, maka Allah Ta'ala terima. Tapi bila Tuhan terima doa kita, adakah Tuhan wish lalu? Adakah semestinya Allah Ta'ala wish lalu? Itu bergantung dari ilmu Allah pula. Bergantung dari ilmu Allah pula. Sebab tidak ada janji Allah Ta'ala nak wish lalu. Tak janji. Hak janjinya, aku terimalah. Jika cukup syarat, Tuhan terimalah doa tu. Tapi tak semesti Tuhan wish lalu. Tak semestinya Allah Ta'ala wish lalu. Dan tak semestinya juga Allah Ta'ala beri gapo kita nak tu, tak semestinya. Kerana bergantung dalam ilmu Allah. Bergantung dalam ilmu Allah pula. Artinya dalam ilmu Allah ni Tuhan tahu dia nak jadi 50 tahun, 60 tahun akan datang. Kita mohon Allah Ta'ala berdoa. Tuhan, berilah kepada aku mah besar bukit maruk dia tu. Itu dengan Tuhan. Cukup syarat dah, Tuhan perkenankan, tapi ada dalam ilmu dia. Kalau Tuhan mah besar beledi, penuh beledi kak, orang ni tak kena masjid dah. Orang ni boleh jadi tak kena balasah dah. Boleh jadi dia ni makin sombong. Boleh jadi jalan pun tak tegur dengan orang dah. Tak apa pasal dia boleh mah besar bukit maruk ni. Tapi Allah Ta'ala tak beri. Apa? Kerana dalam ilmu dia orang ni akan jadi jauh dengan Allah. Maka Tuhan tak beri lah. Tapi walaupun Tuhan tidak beri, kata ahli ulama kita, Tuhan taruh akhirat. Dunia aku tak boleh beri, kata. Dunia ni aku tak boleh beri. Kenapa? Kalau aku bagi pada kamu dunia ni, maka manusia akan jadi jauh pada Allah. Maka Tuhan ayat tak apa, aku taruh mu akhirat. Dalam bentuk pahala. Tuhan taruh kita. Tuhan taruh kita dalam bentuk pahala akhirat. Kalau kita siapa di akhirat sesok, tentu dah kita nak pahala. Tak? Tentu dah kita nak pahala. Hak mana doa kita, Allah Ta'ala terima dah, tapi ayat aku tak beri kamu atas dunia. Aku taruh nak beri akhirat. Arti dalam bentuk pahala, ganjaran. Kenapa? Kerana Tuhan tahu dah dalam ilmu dia. Dalam ilmu Allah. Tuhan tahu dah dalam ilmu Allah, kalau mu ni boleh harta banyak, maka kamu akan jadi jauh daripada Allah. Kamu akan jadi jauh daripada Allah. Tuhan tahu dah. Tapi kamu tak tahu. Walaupun kamu berdoa, meminta kekayaan yang banyak pada Allah, tapi Tuhan tahu dah. Kalau aku beri orang ni kekayaan yang banyak, dia lupa Tuhan. Dia tak ingat Tuhan. Maka Tuhan tak beri ke dia atas dunia, tapi Tuhan beri dia akhirat. Dah. Itu dalam ilmu Allah ni. Ataupun dalam ilmu Allah, Tuhan tahu dah. Orang ni kalau beri selalu, maka dia tak ingat Tuhan. Kenapa? Kerana iman dia tak kuat lagi. Keteguhan iman dia tak kuat lagi. Maka Tuhan tangguh dulu. Ataupun Tuhan tukar. Hak dia minta tu, aku tukar dengan nikmat lain. Tuhan tukar. Nikmat kesihatan. Nikmat lalu makan, kita kata. Nikmat yang lain Allah Ta'ala beri kita. Hak kita minta, Tuhan tak beri, tapi Tuhan hati hak lain. Itu pun di antara tanda Allah Ta'ala makbul juga. Tanda Tuhan terima doa kita tu. Tak semestinya Tuhan terima doa Tuhan wish lalu. Kerana bergantung kepada ilmihi. Bergantung pada ilmu Allah pula. Kita manusia la yuhituna bi syai'in min ilmi. Sekali-kali tidak dapat meliputi ilmu Allah sama sekali. Tak boleh. Kita nak tahu ilmu Allah tak boleh. Tak, itu dia. Supaya kita kata orang apa dah? Orang bukan Islam lah, kita kata.
Orang bukan Islam, kita pernah bercakap dengan dia, berdakwah pada dia supaya dia masuk Islam. Jadi dia tak masuk Islam dia. Cuma dia kata tak apalah, saya nak masuk juga Islam, nak masuk juga Islam. Dia minat nak masuk Islam. Dah. Boleh jadi bila dia rakyat dia nak masuk Islam juga kita dah. Oh, kalau dia masuk Islam kan Allah molek benar lah. Ni hati kita. Mesti dah lah gitu. Tapi dalam ilmu Allah, dalam ilmu Allah kita tidak tahu orang ni Islam ke tak dia sekali lagi kita tak tahu. Tiba-tiba Tuhan mati dia. Tuhan mati dia. Kita kata Allah mati dah, dia kata. Kalau panjang umur lagi rasa masuk Islam. Moga duk kecek dengan kita hari-hari dia nak masuk Islam. Kalau panjang umur sikit lagi masuk Islam kali. Nah. Tidak gitu. Kerana dalam ilmu Allah Tuhan tahu dah. Dia ni akan mati dalam keadaan tidak Islam, mati dalam keadaan kufur. Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Orang ni hidup 1000 tahun lagi pun dia akan mati dalam keadaan kufur juga. Tuhan tahu dah. Itu ada dalam ilmu Allah dah. Kita tak tahu. Sebab tu kita wajib berusaha. Pasal kita tak tahu dalam ilmu Allah. Apa yang ada dalam ilmu Allah kita tidak tahu. Sebab tu kita berusaha berdakwah. Kita royak pada orang, kita kerja. Kita cari makan. Kita melakukan amal ibadat. Kenapa kita tidak tahu? Dalam ilmu Allah dah. Tak tahu. Sebab tu bila ada hadis menyebut bahawa setiap manusia itu telah ditentukan tempatnya dalam syurga ataupun neraka. Tuhan tentu dah. Baik buruk dia Tuhan tentu dah. Mati hidup dia Tuhan tentu dah. Dalam ilmu Allah telah ditentukan dalam ilmu Allah. Adakah kita tahu? Tak tahu. Dah. Kita wajib ikhtiar, tu kerja kita. Hak hidup, hak mati ni dalam ilmu Allah tu. Kita tidak tahu. Oleh kerana kita tidak tahu itulah kita kena berusaha dalam bab takdir. Dalam bab takdir. Sekali lagi panjang umur insya-Allah kita bahas. Oleh kerana kita tidak tahu dalam ilmu Allah tu kita kena berusahanya. Kalau kita tahu dah dalam ilmu Allah, tak payah usaha dah lah. Sebab tu sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu tak ada guna kita buat amal. Macam ni. Kalau telah ditentukan syurga neraka kat, tak ada guna buat amalnya. Pasal Tuhan tentu dah. Kita semayang. Buat amal kebaikan atas dunia, tepat kita Tuhan tentu dah neraka. Neraka juga. Macam ni. Kita buat jahat sekalipun. Buat jahat banyak. Buat kejahatan. Tapi kalau Tuhan tentu dah tepat kita syurga juga. Itu dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah. Adakah siapa boleh tahu? Tak ada orang tahu. Gapo jawab Nabi? Kullum muyassar lima khuliqalahu. Kullum muyassarun lima khuliqalahu. Wahai sahabat, tiap-tiap orang itu dimudahkan baginya jalan ke arah mana dia diciptakan. Tiap-tiap orang dimudahkan jalan ke arah mana dia dicipta. Jika dia diciptakan sebagai ahli neraka, maka mudahlah dia akan turut jalan ke neraka. Jika dia diciptakan oleh Allah sebagai ahli syurga, maka dimudahkan jalan bagi dia atas dunia ni untuk jadi ahli syurga. Mudah ya. Nak buat kebaikan arti mudah. Nak buat kejahatan payah, ni ahli syurga. Jika ahli neraka, nak buat kejahatan mudah bagi dia. Nak buat kebaikan payah. Dimudahkan jalan. Kata Nabi, mudah. Tengok gitu. Jika seseorang itu dimudahkan jalan untuk buat kebaikan, itu tandanya dia diciptakan oleh Allah syurga sebagai tempatnya, ketentuannya ialah syurga. Tapi jika masa hidup dia ni payah nak buat kebaikan, susah, senang nak buat maksiat, nak buat perkara yang buruk,
maka dimudahkan jalan dia untuk pergi ke neraka. Nah, itu maknanya. Jadi, sahabat pun faham dah. Arti kita kena usaha lah. Kita dalam ilmu Allah, kita tak tahu. Hak kita tahunya, kerja kita. Gapo kerja kita? Ikhtiar. Hamba tak kena berikhtiar. Itu kerja kita. Kerja kita buat. Sebab tu Nabi sebut, i'malu wa amal wa sahabat. Rasa mikirlah dalam ilmu Allah. Tak aku ni syurga ke dengan aku. Tak aku syurga ke dengan aku dah. Tak usah mikir dalam ilmu Allah tu. Kerjamunya, i'malu wa amal. Kenapa? Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang yang dimudahkan jalan ke arah mana dia diciptakan. Jika dia diciptakan sebagai ahli syurga, maka akan mudah hidup dia nak pada kebaikan. Jika dia diciptakan oleh Allah sebagai ahli neraka, maka dalam hidup dia ni dia payah nak buat kebaikan, cenderung kepada kejahatan. Gitu dah hidup. Dia akan sendiri berikhtiar ke arah nak kepada jalan kejahatan kerana dia telah diciptakan untuk ahli neraka. Lepas tu kalau dia hidup 1000 tahun lagi, hidup 1000 tahun lagi lagu tu juga. Tak tahu dah. Tak tahu dah dalam hati dia orang ni tak beriman, tak tahu dah. Walau hidup 1000 tahun, marilah malaikat langit pun wa kallami bil mauta. Walaupun orang mati hidup semula apa kata Tuhan dah. Orang ni tak terima kebaikan. Tak terima keimanan. Kenapa? Kerana dalam hati dia telah tolak kebaikan. Dia tolak dah kebaikan dalam hati. Dia tahu dah. Orang ni hiduplah panjang mana umur dia sekali po atas dunia, tentulah dia ahli neraka. Kenapa? Kerana jiwa dia tolak kebaikan. Dia tahu dah. Cuma kita ni tak tahu dah. Tak tahu. Sebab tu kalau kita kena i'mal, kena kerja. Kena amal, kena kerja, kena usaha ikhtiar tu kerja kita. Ketentuan itu dalam ilmu Allah, milik Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Bahas panjang ayat kursi ni. Tak apalah kita bahas panjang sikit supaya kita boleh faham. Ayat kursi kita baca semua ni dah. Nabi ajar kita lepas maya baca ayat kursi. Tiap-tiap lepas maya bacalah ayat kursi. Sebagai wirid lepas maya. Mana-mana orang yang baca ayat kursi lepas pada tiap-tiap kali semaya, maka Allah akan jaga kehidupan dia. Tak jaga kehidupan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luahlah kursi Allah itu langit dan juga bumi. Kursi Allah luahnya langit bumi. Kursi Allah meliputi langit dan juga bumi. Luah kursi Allah. Kursi ini kursilah. Di antara makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di langit ialah kursi dia. Selain daripada arah, singgah sana dia, kursi tu. Ada terciptakan di langit arah. Ada terciptakan di langit kursi. Luah kursi ni langit bumi, luah ni. Arasy Allah besar daripada kursi lagi. Kerana Nabi pernah bersabda dalam hadis, insya-Allah kita akan bahas belakang depan ni. Ada bab dia. Cuma mau sebut sepitah lalu. Kita sebut sepitah lalu. Supaya kita boleh faham ayat kursi ni. Wasi'a kursiyyus samawat. Luahnya kursi Allah seluah langit bumi. Nabi kata nak dibandingkan kursi dengan arah seperti kamu letak gelang di padang pasir. Ambil gelang letak pada pasir. Gelang itu adalah kursi, luah pada pasir itu adalah arah. Arah Allah. Luah mana wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dalam ni pun Allah Ta'ala sebut dah. Wasi'a kursiyyus samawati. Luahnya kursi Allah itu seluah langit bumi. Kalau royak lebih pada langit bumi, orang tak faham. Tak faham juga. Gapo dia luah pada langit bumi dah. Setakat pengetahuan manusia, setakat langit bumi lah. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ada ayat Quran lain sebut, wa syari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu
kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannah, dan bersegeralah kamu merebut jannah, syurga. Arduha samawatul ard, yang luahnya langit bumi, kata Tuhan. Yang luahnya langit bumi. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis, syurga besar pada langit bumi lagi. 10 kali bumi, 10 kali langit bumi lagi syurga. Paling kecil, syurga paling kecil, 10 kali lagi, 10 kali dunia lagi. 10 kali dunia, syurga paling kecil. Hal itu disebut dalam hadis panjang itu. Orang yang terakhir, kata ahli ulama, dia ni lah mungkin orang terakhir masuk syurga. Sekali hak dia minta dengan akhir, sekali gapo lagi Tuhan kata mu nak minta. Dia pun ayat Tuhan, aku nak minta segala nikmat yang diberikan pada aku, nak minta pada kamu ya Allah supaya aku boleh masuk dalam syurga. Hadis panjang tu. Biar boleh masuk dalam syurga je. Kata Tuhan, mu sebutlah gapo hak mu nak aku berikan pada kamu syurga 10 kali dunia, kata Tuhan. Syurga 10 kali dunia lagi. Ini cerita hak dalam hadis panjang. Arti kata ahli ulama orang ni lah. Orang ni disebut dalam hadis. Boleh jadi orang yang dikeluarkan daripada neraka masuk ke syurga. Ada satu hadis panjang, cuma kita sebut rekahnya. Dia duduk dalam syurga, Allah Ta'ala mengeluarkan dia daripada, dia duduk dalam neraka, Allah Ta'ala keluarkan dia daripada neraka ke dalam syurga. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat. Dia perintah malaikat. Wahai malaikat, waktu biarlah orang ni daripada neraka, masuklah ke dalam syurga. Itu dia. Lalu malaikat masuk dalam tu, dia perintah dia, tanya dia. Ada. Tanya dia. Gapo kau hak mun? Dia duduk dengan aku ni kan. Allah Ta'ala bertanya pada dia. Gapo dia hak kamu nak? Kata Tuhan, aku ni duduk bawah sekali ni, aku kalau boleh nak naik duduk atas. Kalau boleh Tuhan, aku ni minta dengan-Mu ya Allah nak naik duduk atas. Lalu Tuhan perintah malaikat ambil orang ni mau naik duduk atas. Dia ni duduk bawah, naik duduk atas. Lalu Tuhan tanya lagi, gapo dia lagi hak mu nak? Gapo dia lagi hak kamu nak? Dia kata, lalu Allah Ta'ala sebut, selepas daripada ni tak boleh dah. Mana minta gapo tak boleh dah lah. Lalu dia pun ayat, aku ni Tuhan kalau boleh kak, nak tobik lah pada ni aku ni. Dia nak tobik pada aku. Dia asalnya duduk bawah. Dia kata, mu nak gapo? Dia pun ayat nak duduk atas. Dia kata, kalau mu minta, mu tak boleh minta daripada ni. Kata aku minta Tuhan duduk bawah ni biar naik duduk atas. Siapa ada atas, Tuhan tanya pula, mu nak gapo lagi? Kata dia, Tuhan, kalau boleh aku nak tobik pada ni aku. Nak tobik pada ni aku. Asal kau boleh tobik. Tadi kata Tuhan aku, ya dah, mu jangan tak boleh minta dah. Tak boleh minta dah. Lalu dikeluarkanlah dia daripada duduk bawah naik duduk atas, daripada atas tobik pada ni aku. Lalu dia minta pula dengan Tuhan. Bila tobik pada neraka, dia tengok sebelah dia tak ahli syurga. Sebelah tu di syurga. Dia tengok orang dalam syurga, dapat nikmat macam-macam nikmat dalam syurga. Dia pun Tuhan, nak minta saya lagi. Tak minta saya lagi. Kata Tuhan, tak ada ke yang ada. Mu tak boleh minta dah. Mintalah ya Allah, saya lagi. Kata Tuhan, gapo mu nak minta? Mintalah Tuhan, biar aku ni boleh pergi duduk pagar syurga. Duduk pagar syurga tak apa dah. Ni jauh duk tengok orang dalam nikmat ni dah. Masih duduk pagar ya.
Kata Tuhan, tak apalah aku berilah, tapi mu tak boleh minta lah pada ni. Masuk. Bila duduk kat pagar syurga. Masuk tengok dekat pagar syurga. Kau dekat dengan ahli syurga lah. Kau terasa dalam jiwa dia. Dia pun Tuhan minta sekali lagi. Tuhan ayat tadi aku ayat dah. Mu tak boleh minta dah. Minta lah Tuhan. Kenapa mu nak minta? Minta lah Tuhan. Biar aku ni boleh duduk dalam syurga. Boleh duduk dalam tak apa dah. Lalu Allah Ta'ala benarkan. Dia masuk duduk dalam syurga. Dan Allah Ta'ala beritahu, aku berikan pada kamu 10 kali dunia. Aku berikan pada kamu 10 kali dunia. Nikmat 10 kali dunia aku. Saya beri pada kamu syurga 10 kali dunia. Katanya ahli ulama, hak ni lah boleh jadi orang hak terakhir yang dimasukkan ke dalam syurga. Boleh jadi dia ni. Sebab tengok pada hadis-hadis, hak ni lah boleh jadi orang terakhir masuk dalam syurga. Dikeluarkan pada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, ayatnya syurga tu pun 10 kali dunia besar. Dalam ayat Quran sebut wa jannatin ardha samawati. Langit dan bumi, luasnya syurga itu langit. Lebar langit bumi, luas syurga. Kenapa? Kerana bagi pengetahuan manusia, benda yang paling besar sekali kita rakyat dalam dunia ni apa? Langit bumi, tak ada. Dia besar sekali. Besar sekali langit bumi lah. Tak boleh nak ayat benda lainnya. Dah, tak boleh nak ayat benda lain. Kerana pada penglihatan, pada pengetahuan manusia ni lah besar sekalinya. Serupa juga ayat ni. Wasi'a kursi sama. Luahnya kursi Allah itu langit dan juga bumi. Luah langit dan juga bumi. Maka kursi Allah itu dibandingkan Nabi, arah kita letak gelar luah itu adalah arah, gelar itu adalah kursi dia. Wala ya'udu hifdhuhuma. Dan sekali-kali Allah tidak merasa berat menjaga kedua-duanya. Tidak berat bagi Allah untuk menjaga kedua-dua langit dan juga bumi. Tak ada berasa penat bagi Allah. Tidak penat bagi Allah jaga langit bumi. Penat gapo? Dia sempurna. Kalau penat-penat ni orang. Penat-penat ni orang tak boleh jadi Tuhan kalau penat. Tapi Allah jaga langit bumi, wala ya'uduhu. Tidak pernah Allah Ta'ala itu penat menjaga langit dan juga bumi. Wa wal aliyul azim. Dan dialah Allah itu maha tinggi dan juga al-ali al-azim, maha besar Allah Ta'ala. Dialah yang maha tinggi. Maha tinggi maknanya daripada segala kekurangan. Tinggi pada segala kekurangan. Al-azim, Allah Ta'ala lah dia yang maha besar. Tengok bawah sikit. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sahajalah yang hidup, tidak mati. Adanya dengan sendiri. Al-Qayyum. Adanya Allah berdiri dengan sendirinya tanpa pertolongan, tanpa perkongsian dengan mana-mana makhluk. Amat mengetahui, menjaga, maha tinggi dan maha besar. Perhatikan firman Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Walaqad khalaqnal insana. Kamilah mencipta manusia dan kami mengetahui apa yang tuwaswisu bihi nafsu, dibisikkan oleh hati dia. Tak usah kata hak zahir dah. Tak usah kata hak buat. Hak dalam hati Tuhan tahu dah. Gerak-geri percakapan hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Dia tahu dah. Tak usah kata hak kita buat, hak kita zahir. Hak dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Ilmu Allah, pengetahuan Allah itu amat dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Urat leher, urat tekuk kita dekat dengan kita dah. Duduk sekali, jaket dengan kita semua. Tapi terhayat aku lebih dekat pada itu lagi. Itu ilmu Allah itu, pengetahuan Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat lehernya lagi. Sekali lagi, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Maksudnya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu rahsiakan.
Adakah Allah Ta'ala tidak tahu? Dan dia maha lembut, maha lemah lembut dan maha mengetahui. Al-Latif, Allah Ta'ala itu maha lemah lembut, arti tidak mengazab manusia dengan segera. Itu maha lembut Allah tu. Allah menangguhkan azab. Maha lembut Allah arti bukan boleh nyik ni atas kepala dia, nyik bukan. Lembut Allah tidak berarti kita boleh nyik tu, bukan gitu maksudnya. Al-Latif, Allah Ta'ala maha lembut, artinya dia menangguhkan azab, seksaan kepada orang-orang kafir. Orang kafir di atas ni boleh makan, boleh senang lenek dah. Itu dia panggil Al-Latif. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala itu sangat halus ciptaannya. Ciptaannya sangat unik. Dia panggil Al-Latif. Ciptaan Allah itu sangat unik. Itu dia panggil Allah Ta'ala itu maha lembut. Maha ciptaannya itu mempunyai keunikan. Kerana Allah bersifat dengan sifat lemah lembut. Lagi pula Al-Khabir, dialah yang maha mengetahui. Tidak ada sebarang bantahan sama sekali tentang Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk itu adalah Tuhan yang mengawal mereka, yang sangat halus. Sangat halus ini maksudnya ciptaan Allah itu sangat halus, amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun mereka yang mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang menciptakan segala-gala, kita berhenti sekat tu lah. Macam boleh. Tak ada soalan? Kalau kita tengok pada hadis, disebut oleh Nabi dalam hadis 99. Disebut dalam hadis 99 nama Allah tu ada disebut dalam hadis. Nabi sebut. Hadis tu hadis sahih. Cumanya ada juga ulama kita menyebut 99 itu sifat Allah yang sempurna duduk situ belakang dah. Tidak ada dah hak lain. Kalau ada hak lain pun duduk dalam tu belakang dah. Masuk dalam tu belakang dah. 99 tu dah. Ada juga sebahagian ulama menyebut lebih daripada 99. Lebih daripada 99. Ada sehingga ulama sebut siapa 500. Siapa 500. Boleh jadi bukan dalam di dalam Al-Quran saja. Ada dalam kitab-kitab terdahulu, bila dia capur-capur semua sekali, lebih daripada 99 nama. Ada disebut 99. Tapi tadilah ulama sebut walaupun lebih siapa ke 500. Ada ulama kata siapa ke 500. Cari dalam kitab dulu gapo, dalam Taurat, dalam Injil, dalam gapo ada siapa 500 nama Allah. Sifat Allah itu. Maka ulama sebut walaupun begitu, tapi kesemuanya duduk dalam tu dah. Duduk dalam 99 tu dah. Itu dia. Kita berhenti sekarang tu dah.